Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Dr. Mizan daripada Fakulti Undang-Undang UKM. Selamat bertemu kembali kepada kawan-kawan yang telah mengenali diri saya. Kepada kawan-kawan yang belum berpeluang lagi menonton video saya yang pertama, saya ucapkan salam perkenalan. So, harap kita have fun again lah in this video ya. Okay, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih lah kepada semua kawan-kawan yang telah memberikan feedback kepada video saya yang pertama. Saya sangat suka dengan perkongsian-perkongsian dan juga info-info yang dikongsikan dengan saya dalam feedback tersebut. Kepada yang kuatnya bunyi motor. By the way, saya ni konsep video saya ni santai-santai dan fun-fun aja. Ya, sebab saya lebih kepada nak berkongsi dan membantulah sebenarnya. So mungkin sepanjang video saya ni adalah terdengar bunyi motor lah, bunyi pintu terbuka tertutup lah, apa semua. So harap kawan-kawan semua cool lah ya, untuk benda-benda macam ni. Okay, bagus juga saya cakap benda ni sebab saya nak ingatkanlah kepada kawan-kawan yang mungkin belum mengenali saya, belum sempat menonton video saya yang pertama. Saya buat video ni lebih kepada nak membantu kawan-kawan yang sama macam saya ya, yang dalam dunia pendidikan, pengajaran dan pembelajaran ni something yang like our bread and butter lah. Benda yang kita kena buat hari-hari dengan pelajar kan. Jadi dengan penularan wabak COVID-19 yang sedang berlaku sekarang ni, kita menjadi khawatir lah dan juga risau kan, sama ada kita boleh selamat ke untuk kita meneruskan kelas-kelas bersemuka dengan pelajar, adakah kita patut menunda kelas atau membatalkan kelas. Dan ada juga institusi yang telah pun mengeluarkan arahan ataupun cadangan kepada para pensyarah untuk menggantikan ataupun mungkin memperbanyakkan lagi pengajaran dan pembelajaran dalam talian, as opposed to berjumpa dengan pelajar secara bersemuka kan. Jadi saya tak nak, saya kesian dan juga saya rasa macam terpanggil untuk membuat sesuatu sebab saya tahu betapa peningnya kita kalau kita terpaksa membatal atau menunda kelas. Sebab masa yang telah sedia ada untuk kita menghabiskan silibus pun dah memang sangat suntuk kan. Kalau kita terpaksa membatal atau menunda, lebih-lebih lagi akan menjadi satu kesulitan kepada kita lah. Tambahan pula ini adalah satu wabak yang kita belum tahu lagi bila akan dapat selesai kan. Jadi macam kalaulah wabak ni tak selesai dan terus berpanjangan, memakan masa berbulan-bulan, katakan semester pun dah habis, macam mana kita nak menggantikan kelas dengan secara bersemuka. Jadi kita tak boleh menunggu, kita perlu meneruskan. Dan bagaimanakah cara meneruskannya, itu yang saya buat video-video pendek-pendek ni. Semoga dapat membantu kawan-kawan lah ya. Dalam video pertama tu saya dah ajarkan macam mana kita nak buat screencasting video. Screencasting video ni lebih kepada macam dia satu kaedah yang saya rasa paling hampir lah dengan kaedah pembelajaran konvensional yang mana kita berdiri kat depan sebagai cikgu dan kita mengajar dengan memasang slide kita dan kita mengajar kat depan kan. Screencasting ni boleh digunakan dengan keadaan yang begitu. Jadi dia paling hampir dengan kaedah kuliah konvensional. Tapi daripada soalan-soalan yang diajukan kepada saya, banyak yang bertanya kepada saya, macam mana kalau kami nak buat pembelajaran yang dalam bentuk yang lebih aktif, di mana dia lebih interaktif dengan pelajar. Pelajar ada ruang ataupun ada peluang untuk nak memberi respon kepada kita dan kita pun ada ruang untuk berkomunikasi dengan secara lebih aktif. Hampir macam mana kita berinteraksi dengan pelajar di dalam kelas bersemuka. Jadi ramai yang bertanya saya tentang perkara ni lah. Jadi saya rasa untuk video pada kali ini saya akan menunjukkan 3 tool online yang boleh kita gunakan untuk membuat untuk membuatkan kelas kita lebih interaktif. Cuma dalam video ni saya tak boleh nak ajar bagaimana untuk menggunakan tool tu, tapi saya boleh tunjukkan dulu bagaimana tool itu digunakan dalam kelas saya, so that you may have some general idea on how you can use this in class. Bukan saya tak mau ajar, saya akan ajar tapi dalam video yang selepas ini. Sebab saya tak suka buat video yang terlampau panjang, nanti dia akan jadi sangat lama-lama dia akan jadi membosankan dan kita tak dapat menumpukan perhatian. Jadi dalam video yang kali ini saya cuma tunjukkan 3, tapi saya tunjukkan macam mana video tu dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang kita boleh
aktifkan kelas kita. Okey, tapi macam mana nak menggunakan function-function dalam tool tersebut akan ada dalam video-video seterusnya. Okey. Alright. So yang pertama, kita terus pergi kepada yang pertama. Yang pertama saya akan tunjukkan apa yang kita panggil sebagai Zoom. Okey, saya buka contoh dulu. Okey, Zoom ni adalah satu ruang perbincangan maya. Maksudnya kalau dalam pembelajaran, banyak kita nak mengajak pelajar berbincang. Sama ada kita berbincang dengan mereka secara satu kumpulan besar dalam satu kelas, ataupun kita nak mereka berbincang sesama mereka dalam kumpulan yang kecil-kecil. Jadi, kita boleh gunakan Zoom ni dan sebagai contoh, Zoom ni kita boleh gunakan untuk perbincangan dalam kumpulan yang besar ataupun kumpulan yang kecil. Okay, saya tunjuk contoh kumpulan yang besar ya. Ini adalah satu rakaman kelas dalam talian yang telah saya laksanakan lah. Tapi ini bukan kelas di universiti, tapi ini kelas saya bersama-sama dengan peserta-peserta bengkel saya. Bilangan pelajar, maknanya bilangan peserta lebih kurang 30 ke 40 orang. So saya janji dengan mereka jumpa pada pukul 8 malam untuk kelas atas talian. So boleh nampak sekarang pelajar yang pertama telah masuk, dan boleh nampak dalam satu skrin tu nampak ada 2 dan 3 orang sebenarnya. Nanti seorang lagi akan datang. Okey, 3 orang pelajar, tapi mereka berkongsi satu laptop. Jadi maksudnya kalau katakanlah pelajar kita tu ada masalah, tidak mempunyai laptop ataupun tidak mempunyai webcam ataupun tidak mempunyai kemudahan internet yang stabil, jadi mereka boleh berkongsi ataupun tumpang kawan punya. So dalam yang ini boleh nampak ada 3 orang lah. So masa ni belum pukul 8 lagi, dalam 7.55 kalau tak silap saya, tapi boleh nampak pelajar ni awal. So dia dah masuk. So kita tunggu pelajar-pelajar lain masuk lagi. So boleh sementara tu kita sembang-sembang dengan pelajar, macam kita sembang dekat dalam kelas juga. Kalau kita masuk kelas awal-awal dengan pelajar kan, kita akan sembang-sembang dengan diorang, memulakan kelas lah maksudnya. So pelajar-pelajar lain akan masuk. Dah masuk seorang lagi. Okey. Alright. Dan saya tunjukkan lagi. Lepas tu ni pelajar-pelajar lain dah masuk lagi. Okey. Alright, semakin ramai masuk. Okey. See? So makin lama makin ramai pelajar yang masuk. So perbincangan ni memang boleh dibuat dalam keadaan begini. Maksudnya ramai-ramai. Cuma apa yang patut dibuat adalah bila diramai macam ni, kita kena tukar setting dia kepada mute upon entry. Maknanya bila mereka masuk, kita dah memang tak kasih mikrofon dia on. Sebab kalau tak, boleh tengok tak dekat dalam ni, masing-masing berada di tempat yang berbeza-beza. Ada yang berada di rumah, ada yang berada di pejabat, ada yang berada di dalam bilik yang macam lebih kurang macam bilik saya. So masing-masing ni di tempat-tempat masing-masing. Jadi kalau kita tak mute-kan diorang upon entry, kita akan dengar semua bunyi yang masuk daripada semua video ni. Jadi sebab tu kita kena mute-kan. Macam saya dengan diorang ni, saya mute-kan video tu. Jadi hanya saya sahaja yang bercakap dan yang mereka boleh dengar. Tapi kalau kita nak tukar setting tu semasa kelas tu, boleh je. Maksudnya katakan kita dah cakap-cakap, kita dah habis kan, kita tak tanya pandangan. So kita boleh unmute-kan balik semula, sama ada semua kita unmute-kan ataupun kita boleh unmute-kan siapa-siapa sahaja yang kita nak unmute-kan. Alright. So ini adalah contoh yang kalau kita nak gunakan Zoom untuk tujuan kelas yang ramai. Okey, itu kalau kita nak menggunakan Zoom untuk kelas yang besar ataupun perbincangan dalam kumpulan yang besar. Kita juga boleh menggunakan Zoom dalam kumpulan yang kecil macam yang saya tunjukkan dekat skrin sekarang. Ini adalah satu perbincangan yang saya buat dengan kumpulan pelajar dalam kelas saya. So, saya mengajar subjek tata cara sivil, di mana subjek saya tu memerlukan saya untuk melatih pelajar untuk menderaf kertas kuasa mahkamah. Jadi kalau boleh tengok dalam video ni, ada 5 orang pelajar di situ yang telah ada. Sekejap ya, saya gerakkan sikit. Okey. So, ada 1, 2, 3, 4, 5 laptop dan ada 5 orang pelajar sebenarnya, dan satu laptop ni dikongsi dengan 2 orang pelajar lah. Okey. Kalau perasan dekat dalam ni saya menggunakan function screen sharing.
Maksudnya saya minta pelajar menunjukkan kerja yang telah dibuat dalam kumpulan mereka untuk saya periksa. Jadi mereka screen share lah. Dalam Zoom ni kita ada function ni. Maksudnya katakan saya ada something yang saya nak tunjuk kepada pelajar dalam komputer saya, dekat skrin saya boleh screen share dan semua dalam perbincangan tu akan nampak. Dan begitu juga dengan mana-mana ahli dalam perbincangan ni, kalau dia nak share apa-apa, dia pun boleh screen share juga dan saya boleh tengok. Jadi ini adalah kerja yang dibuat oleh kumpulan ni lah. Jadi mereka tunjukkan kepada saya dan saya go through one by one dan betulkan apa yang perlu diperbetulkan. Dan bagusnya benda ni adalah dia boleh rekodkan. Jadi maksudnya saya suka Zoom ni sebab dia boleh merekod. Jadi maksudnya apa yang kita tegur pelajar, apa yang kita bincangkan dengan pelajar, pelajar boleh rekod. Dan nanti kalau katakan mereka nak buat revision ataupun kalau dalam situasi saya ni mereka nak buat pembetulan kepada kertas kosan ni, mereka boleh play balik apa yang telah dibincangkan dalam ruang perbincangan maya ni semasa dengan saya. Okay? Kalau tengok kat sini gambar ni, saya berada di Filipina ni sebenarnya gambar saya dekat paling atas ni. Dan saya tak tunda kelas saya tak batalkan kelas saya teruskan saja. Tapi masing-masing di tempat masing-masing lah. Dan kita berjumpa di ruang maya. Ini adalah satu perbincangan dipanggil sebagai, ini adalah satu pembelajaran maya dalam bentuk segerak. Maksudnya dia sinkronis. Maknanya kita janji dengan pelajar, tempat tak payahlah. Janji masa, tempatnya di alam maya. So, kita jumpa dalam Zoom pada pukul 8 malam sebagai contoh. So, pukul 8, jumpa, semua orang buka komputer, semua orang ada internet connection, kita teruskan perbincangan. Itu yang dipanggil sebagai synchronous. Tapi sekiranya kawan-kawan memerlukan satu apps yang tak synchronous untuk perbincangan, boleh juga saya perkenalkan satu lagi, apa yang dipanggil sebagai Flipgrid. Okay, saya type dekat sini, nama dia, yang ni saya tunjuk terus online lah. Tapi seperti saya terangkan tadi, saya tak boleh terus mengajar macam mana nak guna sebab dia panjang, saya tak guna terlalu panjang lah. So, ini adalah Flipgrid. Kita type Flipgrid dekat Google, dia akan keluar. So, kita pergi kepada yang pertama, Flipgrid ni. Okay, so ini dia Flipgrid. So, bila kita register for an account, kita akan, saya tunjuk contoh saya punya, kita akan ada page kita macam ni dan kita boleh membuat grid dengan menekan butang add new grid ni lah. Jadi saya tunjukkan dulu macam mana ianya boleh digunakan untuk berbincang. Jadi contohnya macam kelas saya ni, tata cara sivil. Okay. Bila buka, saya dah sebab ini adalah satu subjek yang mana selain saya mengajar macam mana nak mendraft kertas kosa, saya juga mengajar pelajar macam mana nak berhujah di dalam mahkamah. Jadi bila nak berhujah dalam mahkamah ni, kita kena oral kan, kita kena buat secara lisan, maksudnya bukan boleh buat secara bertulis. Jadi bila nak buat macam tu, kalau tak bersemuka macam mana? Jadi apa yang saya buat adalah saya bahagikan komponen penghujahan mahkamah tu kepada beberapa bahagian macam ni. Pertama, macam mana nak buat opening statement, macam kita nak memulakan. Lepas tu, macam mana kita nak menyampaikan struktur hujahan kepada hakim. Lepas tu, macam mana pula kita nak berhujah, menyampaikan hujahan kita dengan merujuk kepada bukti-bukti ataupun keterangan-keterangan. Jadi saya bahagi-bahagikan benda tu. Lepas tu saya minta pelajar untuk demonstrasikan kepada saya macam mana dia nak buat penghujahan tersebut. Contohnya kalau untuk opening statement ni, saya klik. Okay, saya kata dengan para pelajar semua, okay, saya bagi arahan dekat sini, opening statement dan intro. Saya kata, imagine that you are the senior counsel for bla 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 bla. Lepas tu saya kata, record yourself making the opening statement. Lepas tu saya bagi tahulah apa nak kena buat, introduce yourself, your co-counsel and all your opposing counsel. Please use bahasa Malaysia, bla bla bla, semua saya cakap. Dan saya kata your maximum time limit is 1 minute and 30 seconds. Saya yang bagi time limit tu lah. So kita boleh setkan benda ni. So bila saya scroll ke bawah, inilah yang pelajar-pelajar saya dah hantar. So kok hantar lah maksudnya kan. Dia rekodkan diri dia. Sebagai contoh, saya ambil satu pelajar. Katakan saya ambil, nak ambil siapa ya? Katakan saya ambil pelajar yang ini. Okay. Okay, so bila kita buka, ini adalah apa yang dia dah buat lah. Basically, dia dah, sebentar ya. Sekejap.
Okay, so tadi yang ni opening statement ni. Okay, saya turun ke bawah sikit. Katakanlah saya pilih pelajar ni. Okay, so sekejap Okay, apa ni? Contoh saya ambil pelajar ni lah ya. Okay. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang arif. Saya Nur Shazlin Abdul Aziz dari Ketua Nabil and Associates mewakili pelantik pada hari ini. Bersama-sama saya adalah rakan pembelajar saya Encik Yao Zentian. Manakala di panel hari ini diwakili oleh Cik Siti Fatimah Zahra Saidi dan Cik Amira Nazir dari Firdaus Zakaria Eko. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, pelajar ni dia bagi dia membuat latihan ni lah. Maknanya ini latihan dalam talian di mana pelajar boleh berinteraksi dengan kita secara lisan tapi tidak dibuat secara segerak. Maknanya dibuat pada masa dia dan dia cuma hantar je kat sini. Dan kalau tengok kat bawah ni ada gambar kawan dia ni. Maknanya saya dalam ni saya membenarkan dan membenarkan, saya meminta pelajar untuk menilai kawannya. Maksudnya berdasarkan kepada apa yang kawan dia dah hantar ni, dia boleh submitkan komen dekat sini, okey, dan juga dia boleh inilah menilai kawan dia. Macam kita pun macam bila kita tengok yang pelajar hantar ni, kita boleh masukkan grading kita terhadap pelajar ni lah. Kita boleh bagi markah dekat dia lah dan juga kita boleh bagi komen dekat dia. Okay, so ini satu pelajar. Contohnya katakan saya ambil satu lagi pelajar yang lain. Kita cuba tengok. Okay, katakan yang ini. Alright. Hari ini telah ditetapkan pendengaran permohonan jaminan kos di bawah aturan 23 kaedah 1. Mohon Yang Arif merujuk lampiran 6 notis permohonan, lampiran 7 affidavit sokongan dan lampiran 8 affidavit jawapan. Yang Arif, sila rujuk kepada muka surat 2. Okay, so ini adalah contoh pelajar yang kedua lah. Jadi maksudnya kita boleh tengok one by one semua yang para pelajar kita dah buat. Ini adalah gambar orang yang telah memberi penilaian lah kepada kawan-kawan. Contohnya yang ni tadi ni penilai dia, yang ni dia ini penilai dia. So kita boleh galakkan diorang ni buat kata peer assessment kepada apa yang telah dilaksanakan oleh kawan-kawan. So ini satu benda yang kita boleh guna juga. Nama dia flip grade ya. Okay, kalau kita boleh buat banyak grade, maknanya kalau kita ada lebih daripada satu subjek kita mengajar, kita buat different grade lah. So, macam saya punya ni contohnya, kalau tengok dekat sini, saya ada beberapa grade. Okay, termasuklah grade yang saya buat untuk bengkel-bengkel yang saya kendalikan. Dan setiap satu grade tu sebenarnya kita boleh buat dia ada macam-macam subheading macam ni. Jadi kita boleh buat lah. Okay. So ini adalah yang kedua yang kita panggil sebagai flip grade. Untuk macam mana nak menggunakannya tu insya-Allah saya akan buat satu lagi video lain yang betul-betul fokus untuk ini sahaja. Okay, yang ketiga adalah apa yang kita panggil sebagai collaborative learning tool. Collaborative learning tool ada banyak sebenarnya, tapi saya nak pilih yang paling mudah. Sebab saya fikirkan kawan-kawan yang tidak ada pengalaman tu, saya nak bantu yang tak ada pengalaman tu. Jadi saya akan menggunakan apa yang dipanggil sebagai Padlet. So Padlet ni sebenarnya kita pergi kepada Google dulu supaya nak tengok nama tu nak type dengan betul supaya kawan-kawan senang nak cari kan. Bila saya buat video macam ni, kepada yang cepat tu dia boleh try dulu, tak perlu tunggu video saya tu. Okay, ni nama dia Padlet, Padlet, Padlet. So klik lah, terus masuk dan juga boleh terus register lah. Tapi saya punya ni bila saya masuk dia terus pergi ke sini sebab ini adalah sebab saya dah register masuk dan saya dah ada account. Jadi contohnya apa yang kita boleh buat dengan Padlet ni adalah saya tunjukkan. Ini adalah Padlet saya dengan dengan peserta salah satu bengkel saya kendalikan. Jadi kita boleh buat macam-macam benda sebenarnya.
Ini pula adalah Padlet saya bersama-sama pelajar tata cara sivil saya. Pertama sekali, saya banyak menggunakan Padlet ni untuk ambil kedatangan. Maksudnya, rather than kita bagi dia salinan kedatangan untuk dia tanda tangan, which most of the time ada percubaan-percubaan untuk percubaan untuk tanda tangan untuk kawan lah kan. Jadi maksudnya kawan tak datang pun tapi nampak macam hadis waktu tanda tangan untuk kawan dia. Jadi daripada kita buat benda macam tu, senang, ataupun kita nak panggil one by one, susah sangat, kita suruh je dia tangkap gambar. Menggunakan apps ni, dia orang buka Padlet kita ni, kita bagi dia link ataupun kita bagi dia QR code, dia masuk dalam Padlet ni, lepas tu dia boleh gunakan phone dia untuk snap gambar dan terus masuk untuk kedatangan. So kita ada macam-macam function lagi lah. Jadi katakanlah for example kita nak para pelajar menghantar kerja. Sebab tadi yang Zoom tu untuk perbincangan secara segera, untuk Flipgrid lebih kepada menghantar kerja dalam bentuk lisan ataupun perbincangan yang tidak segera. Yang ketiga ni, Padlet ni kalau kita nak suruh dia hantar benda-benda yang kalau nak hantar dalam bentuk macam Flipgrid tadi pun boleh juga sebenarnya. Tapi dia lebih banyak lagi benda yang boleh digunakan. Sebagai contoh, okey, katakan kita nak suruh dia hantar. Okey, dia boleh hantar benda-benda yang tersenarai dekat sini. Pertama, dia boleh tangkap gambar dia sendiri. Atau, dia boleh juga upload apa-apa file ke sini. Contohnya, dia buat assignment dalam bentuk Microsoft Word. Dia boleh upload kat sini. Ataupun kita cakap dengan dia, kita nak dia cari apa-apa link untuk berita semasa contohnya. Dia boleh masukkan link, dia boleh masukkan Google Images, Google Video, dia boleh, saya dah beritahu tadi, dia boleh juga rekodkan diri dia ataupun rekodkan apa-apa video dia nak hantar pada kita. Mungkin kita boleh kata dengan pelajar, okey, saya nak awak pergi ke satu tempat ni, okey, katakan saya kata dengan pelajar, okey, awak pergi mahkamah, lepas tu awak tunjukkan di manakah kaunter pendaftaran kes contohnya, ataupun kaunter carian kes, katakanlah begitu. So dia akan pergi dan dia akan rekodkan, dia akan masukkan dekat dalam ni. So kita boleh komen lah. Okey, dan juga boleh gunakan fungsi firm ni untuk buat benda macam tadi tu, yang rekod diri dia sendiri, memberi pandangan dan sebagainya kan. Okey, ataupun mungkin nak rekodkan suara sahaja, ataupun nak rekod skrin tadi tu, katakanlah kita nak suruh dia buat screencasting macam yang saya tunjukkan dalam video pertama. So dia boleh buat screencasting, dia boleh naikkan dekat sini. Dan juga kita boleh draw, so dia draw, dan juga boleh letak location. So ini adalah antara benda-benda yang dia boleh buat menggunakan Padlet, dan kelebihan Padlet ni adalah bila dia hantar tu dia nampak semua orang punya sekali. Maksudnya dia hantar dia punya tapi dia nampak kawan dia punya. Kawan dia pun nampak dia punya. So ini adalah satu bentuk pembelajaran kolaboratif lah sebenarnya. Saya tengok contoh yang saya punya ni. Okay, ni tadi kan saya minta peserta-peserta melukis. So peserta pun melukis. Yang ni saya minta mereka untuk masukkan, tunjukkan kepada saya berita semasa yang mereka rasakan interesting untuk kita bincangkan di dalam kelas. So, mereka masukkan macam-macam. So, mereka letakkan link ya. So, see, ada macam-macam. Ada yang letak lagu, ada yang letak berkenaan dengan environment. So, ini adalah benda-benda yang kita boleh buat. Okay. Sambil-sambil bila boring-boring, saya minta mereka tangkap gambar dalam post yang dirasakan menarik. Jadi kita boleh selangsirikan pembelajaran tu dengan benda-benda yang boleh meriahkan lagi sesi pengajaran dan pembelajaran itu. Okey, so ini adalah Padlet, dan bila kita dah buat Padlet kita boleh share. Bila kita nak share, kita boleh share dengan beberapa cara. Kita boleh bagi link, ataupun kita boleh bagi QR code. Kalau nak bagi dia lagi macam seronok, kita bagi QR code lah. Kita bagi QR code, pelajar scan, lepas tu terus masuk dalam kita punya Padlet. Boleh juga. Okay? Ataupun kita boleh bagi embed code ataupun email, dan macam lagi lah, ada saya gerakkan sikit. Okay, dia macam share on Facebook, share on Twitter dan sebagainya. So, ini adalah tool yang ketiga lah. So, saya dah explain 3 tool tadi. Yang pertama adalah ni, Zoom. Okay. Sekejap. Okay, ini Zoom. Okay, yang kedua apa yang kita panggil sebagai Flipgrid, dan yang ketiga apa yang kita panggil sebagai Padlet. Okay, ni Padlet. Alright. So itu sahaja perkongsian saya buat kali ini. Saya harap ini dapat membantulah kawan-kawan yang mencari idea ataupun tips macam mana nak buat kaedah pembelajaran atas talian.
Kalau kami di UKM, kita ada satu platform dipanggil sebagai UKM Folio. So platform ni agak stabil dan mudah untuk digunakan. Tapi saya juga memikirkan kawan-kawan yang mungkin tak ada benda yang sama di tempat masing-masing. Jadi kita boleh guna benda-benda ni semua. It's actually free. Semua saya tunjukkan semua ini semuanya adalah benda-benda yang free yang boleh digunakan. Cuma bila free tu dia ada punya limitasi-limitasi dia tu. Okey, untuk bagaimana kalau ada orang bila saya tunjuk video macam ni, dia boleh explore sendiri. So, kepada kawan-kawan yang ada keupahan tersebut, Alhamdulillah. So, I hope that you will, this video helps you lah untuk pergi kepada tool yang saya sebutkan tadi dan banyak tool iklan mengganggu So, kita boleh pergi kepada apps-apps yang saya perkenalkan ni dan boleh try. Kepada yang memerlukan lebih banyak lagi panduan, saya akan buat video-video berasingan for every each of the apps that I've introduced. Maybe it will help you to to guide you lah to use it for your own class. Okay, so sehingga kita bertemu lagi dalam video akan datang. InsyaAllah kalau saya ada masa dan saya ada ke lapangan dan kesihatan, saya akan teruskan lagi. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.